Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amsayna wa amsal mulku lillahi la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Fahayyina ya rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Ya rahim irhamna, ya rahman irham da'fana, ya mujib ajib da'watana, ya sattar ustur ayubana, ya ghaffar ighfir dambana, ya latif ultuf bina, ya syafi ishfina, washfi mautana wa mardal muslimin, warhamna warham mautana wa mautal mu'minin, waghfir dambana kullaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Allah, Engkau lah Allah yang maha mengetahui, pemilik Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik nyawa, cita-cita dan masa depan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam sampaikanlah kami ke tanah suci-Mu, wahai Allah. Berikanlah kepada kami kesejahteraan, perjalanan ilmu, hikmah dan kebijaksanaan menggapai haji yang mabrur. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampai sudah kami ke dalam bulan Ramadan, bahkan Jumaat pertama di bulan Ramadan penuh keberkatan, gabungan penuh keberkatan. Ampuni kami di Jumaat pertama di bulan Ramadan ini, wahai Allah. Rahmati hidup kami, sampaikanlah cita-cita kebahagiaan dan dunia dan akhirat kami. Sampaikanlah cita-cita kami, wahai Allah, menunaikan ibadah haji lalu dikurniakan haji umrah yang mabrur. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura, wa sa'yana sa'yan mashkura, wa dhunubana dhunuban maghfura, wa amalana amalan salihan makbula, wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya Rahimu ya Ghafur, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi syahrina hadhihi syahri Ramadan. Allahumma ballighna lailatal qadr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa 'ala kasrati tilawatil Qur'an wa ghaddil basar. Wa la taruddana qa'idin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, para jemaah semua, kita dah pun sampai ke Jeddah. Bayangkan tuan dan puan dalam gambar ni, sejuk ke mahu? Bayangkan kita dalam gambar depan ni, kita dah sampai mana ni?
lapangan terbang Jeddah. Talbiah, kita bertalbiah. Okey, sekarang ni kita sampai ke lapangan terbang Jeddah. Jamaah ada dua keadaan, sama ada ihram umrah ataupun ihram haji. Dua keadaan. Bagi jemaah yang bercadang buat haji secara tamattu', dia akan berniat ihram umrah dalam penerbangan dia. Atas terbang dia berniat umrah. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku beram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekarang ni kawan kita sedang dalam keadaan ihram umrah. Labbaik Allahumma labbaik, talbiah yang sama. Ustaz bagi contoh suami isteri senang. Pak Kasim dan Mak Munah. Pak Kasim niat ihram umrah. Pak Kasim. Mak Munah niat ihram haji. Ada dalam ni, dalam gambar ni. Pak Kasim dan Mak Munah. Pak Kasim ihram umrah, Mak Munah ihram haji. Apa beza dua-duanya? Tak ada beza. Dua-duanya ihram. Dua-duanya menjaga larangan ihram. Dah apa bezanya? Pak Kasim niat umrah, Mak Munah niat haji. Okey, dah sampai di mana ni? Di Jeddah. Sampai di Jeddah. Sampai di Jeddah, duduk kat Jeddah ke? Tak, kita akan naik bas menuju ke Makkah. Berapakah jarak Jeddah ke Makkah? Jarak sekitar 70 km macam tu. Naik bas dalam keadaan ihram. Sampai di Mekah, kalau jemaah itu buat tamattu', bermakna dia akan mengerjakan umrah. Masih ingat lagi kita sebut dulu 5 rukun 2 wajib. 5 rukun 2 wajib. 5 rukun 2 wajib. Apakah dia rukun umrah? Pertama, niat umrah. Macam mana niat umrah? Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku beram dengannya kerana-Mu ya Allah. Sampai di Mekah nak buat apa? Tawaf umrah. Tawaf umrah dah selesai. Sa'i umrah pun dah selesai. Bercukur bergunting umrah. Ustaz, kita kena gunting sendiri ke orang lain tolong gunting kan? Dua-dua boleh. Kan? Nak kita gunting sendiri ataupun somebody else tolong guntingkan kita. Boleh duduk. Ustaz, nak kena bayar ke kalau orang lain tu? Tengok keadaan. Kalau kedai gunting kena bayar lah. Kalau kena kawan tengoklah. Kawan-kawan minta bayar juga, kurang asem kan. Okey. Dan yang terakhir, apa dia rukun? Yang terakhir, tertib. Tertib maksud apa? Yang nombor 1 jadikan dia nombor 1, yang nombor 2 jadikan nombor 2, yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu tertib. 2 wajib umrah. Apa dia 5 rukun 2 wajib. Pertama, niat ihram di mikat. Berniat pada tempatnya, pada masanya. Contoh yang paling mudah, kursus haji kita hari ni dah niat ke belum? Yang lain macam senyap tu kan? Dah niat. Okey, itu niat tu betul. Tapi di mana mikatnya? Sudah. Di mana mikat dia? Kan di mana dekat saja aku join kursus haji di Bukit Aman kerana Allah Ta'ala. Itu niat rukun. Sekarang ni Ustaz tanya yang wajibnya tu. Yang wajib ni. Di mana niat dia? Jawapannya, yang pastinya jangan niat dalam dewan ni. Siapa niat dalam ni kena bayar dam. Saya yakin jemaah tidak niat di sini. Sebab yang niat lagi kejap lagi dia keluar. Ni kursus apa? I nak datang kursus kahwin. Contoh. Dia dengar-dengar tak ada pun sebut-sebut nikah kahwin daripada tadi. Yang ada haji umrah Mekah. Dia pun kejap lagi pun dia keluar. Sebab dia niat, intention dia nak mari kursus nikah, kursus kahwin. Saya tengok termasuk dalam kursus haji. Dia pun kejap lagi manfaat. Dia keluar. Sebab dia salah. Dah kenapa tuan dan puan, ayah ibu, abang kakak masih lagi duduk sini? Betul Ustaz, memang ni kursus yang saya nak datang.
Sebab kita niat kat luar daripada dewan ni. Itu maksud dia. Dan untuk haji dan umrah, kita kena niat sebelum sampai ke Mekah. Tempatnya dah ditanda siap-siap, proper dah. Nama dia Tan'im, nama dia Karnul Manazil kalau datang daripada Asia Tenggara. Karnul Manazil ni 10 minit. Kalau kita naik kapal terbang, gambar ni dah semua jemaah ni baru turun daripada kapal terbang. 10 minit ataupun 20 minit sebelum kapal terbang mendarat, dia mesti sudah pun berniat jemaah ni. Nama tempatnya Karnul Manazil. Ustaz, kita orang bukan datang daripada kita lah. Kita orang datang daripada Madinah. Nama dia Mikat Bi'ru Ali. Ini mikat yang biasa jemaah haji Malaysia untuk berniat. Okey, sekarang ni dah pun berniat. Niat ihram, dan yang kedua menjaga 13 larangan ihram. Ini kita lakukan di Mekah. Okey, dah selesai Ustaz umrah di Mekah. Okey, bila dah selesai umrah di Mekah, tengok berapa bulan? 1 hari bulan Zulhijjah. Tunggu, ready untuk haji. Kita ready untuk haji. Ini geng Pak Kasim. Kalau geng Mak Munah, awal-awal dia dah niat haji dan terus dalam keadaan haji sehingga 8 hari bulan Zulhijjah. Dan ini perjalanan ni, perjalanan ibadat haji ni, kemah-kemah. Ini letak lokasi kemah. Ini Ustaz ambil pada tahun 1426 Hijriah. Ni tahun berapa tempat sekarang? 14 apa tahun ni kalau kita pergi haji tahun ni? 1442. So, 1442 lebih kurang 20 tahun yang lalu. Ini dia kedudukan jemaah haji. Waktu tu alhamdulillah Ustaz pun dah bertugas dan dapat peta. Ini peta pentadbiran. Di mana letaknya tempat tinggal jamaah haji Malaysia di persekitaran kompleks Masjidil Haram. Okey, tak apa ni gambar-gambar Mekah kan. Dan akhirnya kita akan meninggalkan Mekah pada 8 hari bulan Zulhijjah. Kita akan tinggalkan Mekah. Kita akan pergi mana? Kita akan pergi ke Arafah untuk berwukuf. Kita akan bermabit di Muzdalifah, dan kita akan melontar dan bermabit di Mina. Okey, ini ada soalan teka-teki. Soalan. Boleh dibenarkan merujuk buku. Buku soal apa? Buku dia tu? Jawab. Di manakah Arafah? A atau B? Mana Mekah? Mana Mekah? Mana Arafah? A ataupun B? Sudah. Okey, berdasar ini peta bawah ni sekarang ni. Di manakah Arafah? A ataupun B? Mekah kan ada sebelah dia, antara Mekah dengan Muzdalifah A, ataupun di antara Muzdalifah dan saya B. Dan saya ni menarik. Di manakah letak bumi Arafah? Sebelah Mekah ataupun sebelah Muzdalifah? Ya, jawapannya yang ataupun yang dekat dengan Mekah ataupun dekat dengan saya? Dekat dengan saya. Ni dia B ni Arafah. Ni Arafah. Mekah, Arafah, Muzdalifah. Okey, soalan seterusnya berdasarkan peta. Okey, kan kelakar soalan ni sebab tadi dah ada dia kan. Ada budak-budak tak tahu dah. Di manakah letaknya Muzdalifah? Sebenarnya soalan ni saja nak beritahu ni Mina sebenarnya tadi kan. Tak apalah. Arafah dah tahu, Muzdalifah dah tahu. Ini yang tak ada tadi jawapannya Mina. Inilah lokasi haji. Inilah dia lokasi haji, perjalanan ibadah haji. Ni pun pusing-pusing tu juga. Di mana Mina? Jawapan A. Inilah dia lokasi perjalanan ibadah haji. Sampai saja Pak Kasim dan Mak Munah ke Mekah tadi, ada 2 kategori. Ada yang buat umrah dulu, ada yang terus laksanakan haji. Yang buat umrah selesaikan 5 ingat lagi 5 rukun, 2 wajib kan. Okey, dah selesai dah Ustaz. Okey, dah selesai dah umrah. Okey, kita ready nak pergi haji.
Bilakah haji bermula? 8 hari bulan Zulhijjah. Itu tahun ni insya-Allah. Tahun ni haji akan bermula 8 hari bulan Zulhijjah. Dari segi pergerakan jemaah haji. Nak tanya tahun lepas? Sama juga. Dia soalan lebih kurang sama begini. Tahun ni insya-Allah kita akan raya 1 Syawal. Balik kampung tak balik kampung, kita cerita lain. Tapi 1 Syawal. Tahun lepas? 1 Syawal juga. Dah kawan kabut dah semua. 1 Syawal juga. Jadi 8 hari bulan Zulhijjah, jemaah haji akan keluar daripada Mekah beramai-ramai secara group by group menuju ke Arafah ni dia. Arafah. Mengapa jemaah haji keluar beramai-ramai daripada Mekah ke Arafah? Sebab setelah berniat haji di Mekah ataupun sebelumnya, jemaah akan menuju ke rukun haji yang kedua. Cuba tengok. Rukun haji yang kedua. Apa dia? Sebutkan rukun haji yang kedua. Wukuf di Arafah. Allah tak nak Ustaz, saya nak wukuf di Mekah. Boleh ke? Tak boleh. Mana boleh? Wukuf hanya di Arafah. Jadi jemaah pun keluar. Ustaz, kita orang naik apa? Naik bas. Mekah ke Arafah jarak 22 km. Kalau tengok peta tu arah tenggara. Arafah ni arah selatan lah. Tenggara dia sengit sikit tenggara. Tengok peta dalam handphone Google Earth, Google Map tu kita akan tengok. Naik kenderaan bas. Semua jemaah haji Malaysia naik bas. Ustaz, kita nak grab sekali, nak try sekali. Udah-udahlah. Naik bas. Bas tu dah kena bayar lain ke? Tak, yang kita bayar muasasah ke package ke, dah include dah. Bayar dah siap. Tak ada nak bayar lain. Ikut dah jadual tabung haji ataupun package. Saya dalam sejarah bimbing jemaah haji hampir 20 tahun ni, paling menarik yang saya dah pernah share sebelum ni, saya membimbing Timbalan Perdana Menteri. Sekarang jadi PM lah. Naik bas, itu VIP lah. Naik bas daripada Mekah ke Arafah kan. Tapi still bas juga. Bas juga. Daripada bas muasasah yang paling teruk sekali bas daripada naik, sampai bas ambulans, bas pesakit, sampai bas VIP. Masya Allah. Kalau kat dunia pun kita boleh tengok ada perbezaan manusia, santuni manusia. Apatah lagi kalau kita kembali bertemu dengan Allah, Allah akan layan orang-orang yang hampir dengannya dengan lebih special lagi. Masya Allah. Kan? Dia naiklah bas. Tapi pengalaman Ustaz, ada jemaah, Ustaz, saya tak nak naik bas lah, saya nak jalan kaki. Ya Allah, adik. Waktu dia datang minta dengan Ustaz tu, dia tak ada kaki. Ya Allah. Encik nak jalan kaki sedangkan encik tak ada kaki. Ya Ustaz, tolonglah. Allahuakbar. Dia tak ada kaki, dia memang kaki tak ada. Memang tak ada kaki. Dia pakai wheelchair yang saya berujuk pada pihak tabung haji. Pihak tabung haji tak bagi. Dia kata, kalau nak juga kena sign surat. Kalau berlaku apa-apa, tabung haji berlepas diri. Memang sebenarnya orang tu memang dia motivasi dia sangat tinggi. Dia nak challenge diri dia. Nak pergi haji dengan wheelchair, menempuh lautan manusia, nak menuju juga. Memang manusia ada jalan kaki nak menuju ke Arafah. Ada yang pergi haji nak sampai ke Mekah jalan kaki, daripada Mekah nak pergi ke Arafah, Muzdalifah, Mina, Pataulik, Makkah pun jalan kaki. Tapi kita jemaah haji Malaysia semuanya menaiki bas, dan kita sangat tidak galakkan. Ustaz, saya komando Ustaz, saya nak jalan kaki juga. Tak ada benarkan. Memang tak benar. Kecuali dengan alasan yang tak benar kan, senang. Kecuali alasan tu kejap lagi nak buka kan. Jadi sampailah kita naiki bas. Panjang dalam perjalanan nak sampai bas sampai sini, paling cepat kalau 22 km, perjalanan clear berapa minit? 22 km kan, sekejap je 22 km. Tapi dia boleh pergi sampai 8 jam sekian, dia maklumkan. Hala nak sampai tu punyalah mengesok-ngesoknya lautan manusia kan, lautan bas. Nak sampai pula tu ada pula macet, jam, tersalah jalan, macam-macam nak sampai. Ni memang kena ready minda kita. Kalau 8 jam dalam bas tu nak kencing, nak berak, nak apa, dia akan jadi drama minggu ini. Kalau kita tanya orang lama-lama pergi haji, ya Allah. Dalam keadaan biasa kata kalau air tak nak patah balik. Tapi oleh kerana bila teringat kemanisan ibadat haji ni, sonok. Satu tu dulu, sekarang dah okey. Dalam bas pun ada kemudahan bilik air.
Okey, sampailah kita ke Arafah. 8 hari bulan Ustaz dah sebut dulu. 8 hari bulan, contoh hari ni kita bergerak, kita akan sampai petang di sini kita bergerak, kita akan sampai awal maghrib atau lepas maghrib ataupun lepas isyak. Tengok grup yang mana. Paling lewat pun sampai tengah malam ni kita sampai di Arafah. Dah Ustaz wukuf, tengah hari besok baru wukuf. Tengah hari esok 9 hari bulan Zulhijjah. Hari ni 8 Zulhijjah. Ustaz, ada kawan saya bergerak lepas Zuhur. Ya, ada bergerak awal. Siapa yang bergerak awal, sampai awal lah. Daripada Mekah ke Arafah, group by group. Ustaz, saya tengok jadual saya betul lepas isyak lah Ustaz, daripada Mekah ke Arafah. Okey ke? Okey lah, tak apalah, group by group. Ada yang sampai subuh pun sampai, tak apalah. Esok tengah hari kita akan berwukuf di 9 hari bulan Zulhijjah di Padang Arafah. Waktu tu kita sudah pun berniat haji. Kita sedang memelihara ihram. Kita sudah pun memakai pakaian ihram. Dan Ustaz, orang rumah saya tak boleh semayang. Tak boleh semayang, tapi boleh niat haji. Tak ada masalah. Jangan terbalik sudah. Macam mana terbalik? Ustaz, kata isteri lah, Ustaz, suami saya tak boleh semayang. Wahai pula suami tak boleh semayang kan bunyi itu. Biasanya orang rumah tak boleh semayang. Jadi, sampai di Padang Arafah, semua dalam keadaan siap sedia untuk berwukuf. Masuk waktu wukuf, Zuhur mula dengan khutbah, sembahyang jamak Zuhur bersama asar 4 rakaat campur 4 rakaat, jamak tamam, kemudian berzikir, berdoa sampai daripada Zuhur. Bayangkan Zuhur jadi, bayangkan hari ini kita wukuf sampai maghrib, berzikir, berdoa, menutiskan air mata keinsafan sampai habis. Sampai maghrib, contoh malam ni, lepas sembahyang maghrib, kita sembahyang lagi maghrib dengan isyak di jamak takdim di Arafah. Kita akan bergerak ke Muzdalifah, jarak 7 hingga 8 kilometer sebelah je. Ini pun silap siap, dia boleh pergi sampai 4-5 jam. Kalau cepat dalam sekejap sajalah, 10 minit dah sampai. Dan kalau jam silap jalan, dia jadi drama minggu ni, dia pusing kan. Saya pernah 3 tahun lepas Arafah nak ke Muzdalifah, saya buka Google Earth tu yang saya boleh, rupanya pemandu ban ni berpusing, dia pergi corner, nampak dia pusing, dia nak masuk balik tu. Saya tengok, saya perhati, dia betul pemandu ni kan. Sebab laluan kat sini dapat maklumat, laluan sini direct ke sini, laluan ni ada masalah, dia terpaksa pusing. Kita tengok, ya Allah, dia berpusing-pusing ban. Sebab cuma nak cari jalan yang terbaik, bagaimana akhirnya jemaah laluan tu, bas tu berpusing, dia boleh pusing balik ke Mina. Dia banyak tu berpusing-pusing jalannya. Okey, atas kertas nampak begini. Okey, Arafah ke Muzdalifah. Arafah, wukuf di Padang Arafah. Muzdalifah, mabit di Muzdalifah malam 10. Contoh tengah hari tadi kita dah berwukuf, malam ni kita akan 9 hari bulan, malam ni jadi malam 10. Tengah hari tadi kita berwukuf 9 hari bulan Zulhijjah. Asar, maghrib, masuk saja maghrib dah jadi malam 10, malam hari raya Aidil Adha. Jemaah haji akan berkumpul di Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Cuba tengok wajib haji yang ketiga. Cuba tengok wajib haji yang ketiga apa dia? Apa wajib haji yang ketiga? Mabit di Muzdalifah. Wajib haji yang pertama, kita dah niat ihram di mikat. Wajib haji yang kedua, menjaga 13 larangan ihram. Wajib haji yang ketiga, ni dia, mabit di Muzdalifah. Okey, mabit di Muzdalifah. Tapi Ustaz, dia bukan rukun. Dia bukan rukun, bukan bermakna tak payah buat. Contoh paling mudah, buka puasa. Rukun puasa ke buka puasa? Sepanjang 3 hari kita dah berpuasa ni, hari ni hari keempat, adakah buka puasa itu rukun? Soalan. Ataupun kalau boleh Ustaz undur, berapakah rukun puasa? Wahai orang-orang yang berpuasa, jawab soalannya. Dah lama orang puasa, Ustaz, tak pernah orang tanya saya. Ustaz, dulu waktu kita belajar adalah berapa rukun puasa? Sudah. Ada orang jawab 4, ada orang jawab 3. Tuan-tuan kat sini geng 4 ke geng 3? Rukun puasa. Sudah.
Mana satu? Rukun puasa ada 3 ke ada 4? Apa yang 3 apa yang 4? Saja tanya. Okey, ada yang kata di sini, okey dengar yang empat dia kata ni. Pertama niat puasa, kedua puasa, ketiga buka puasa, keempat bazar Ramadan. Hati yang geng 4. Geng 3 tolak bazar Ramadan. Maknanya tak pergi Ramadan tu sah. Sebab ada orang kata tak boleh dah, saya kena pergi bazar Ramadan. Saya rasa macam tak sah puasa saya kalau tak. Ada dia sebut macam tu. Saya tak. Kan. Dan yang mana satu? 4 ke 3? Sebenarnya 4 pun salah, 3 pun salah. Yang betul apa? Rukun puasa 2 niat puasa dan puasa. Kan niat di malam hari, berpuasa di siang hari. Buka puasa bukan rukun. Dah kenapa beria tunggu-tunggu je. Nah kan. Itu dia taklah rukun puasa, tapi dia kesempurnaan puasa tu bukalah puasa. Sebab ada di sana, di luar sana, di tempat lain di dunia dulu sampai sekarang, nak buka puasa tak ada benda, tak ada makanan nak buka puasa. Kesianlah kalau tak boleh buka puasa, tak sah puasa, kesianlah diorang. Masya-Allah. Okey, kita sampai di Muzdalifah, wajib haji. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Pukul berapa Ustaz nak start mabit? Kalau di Arafah, start wukuf tengah hari. Tengah hari ni Zuhur lah. Kalau mabit di Muzdalifah, tengah malam. Ustaz, macam mana nak tahu tengah malam? Maghrib dengan subuh bahagi 2. Kita katakanlah mudah nak faham lah, 12 tengah malam. Tapi sebenarnya tak sedisi. 2 tahun lepas, tengah malam di Muzdalifah adalah 11.40 minit malam. Itulah tengah malam. So sebelum 11.40, sebelum tengah malam. Selepas 11.40, malam fasa 2. Malam 2 fasa. Fasa 1, fasa 2. Yang dikatakan mabit di Muzdalifah ialah berada di bumi Muzdalifah walau seketika selepas tengah malam. Maksudnya malam fasa 2. Kita mesti ada di bumi Muzdalifah. Ustaz, kita orang sampai pukul 10 lah. Tunggu. Ustaz, dah pukul 11. Tunggu. Ustaz, 11.30. Tunggu. Ustaz, 11.45. Cantik. Ataupun ada geng tu, Ustaz, kita orang lambat lagi. Kita orang ada kat Arafah ni pukul 11. Kita baru nak gerak masuk ke Muzdalifah. Boleh ke lagi? Boleh? Itulah Ustaz, kita orang sampai kat Muzdalifah pukul 3 pagi. Boleh? Mesti ada di Muzdalifah sebelum subuh. Subuh pukul 5. Subuh pukul 5.30. Subuh pukul 5.50. Subuh pukul 6. Kena ada sebelum subuh di Muzdalifah. Walaupun 1 saat. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kita 3 jam Ustaz ada kat Muzdalifah. Ustaz, kita orang ada kat Muzdalifah daripada pukul 10 sampai habis subuh lah. Terbaik. Seorang lagi, Ustaz, kita orang ada kat Muzdalifah daripada maghrib sampai subuh. Ya Allah, lamanya. Pun bagus juga, tak apa. Itu nanti dikatakan mabit di Muzdalifah. Berada paling minimal seketika berada di Muzdalifah dalam tempoh selepas tengah malam dan paling lewat sebelum terbitnya fajar di Muzdalifah. Apa nak buat di Muzdalifah? Sama macam aktiviti di Arafah. Arafah ada semayang maghrib, ada semayang zuhur, semayang asar. Di Muzdalifah tidak ada semayang lah. Yang ada rehat, tidur, bangun qiyamulan. Kalau yang tak sempat semayang isyak tadi, ada golongan, ada yang keluar daripada Arafah. Ustaz, kita keluar daripada Arafah pukul 6 petang sampai sini pukul 10 malam. Kita nak semayang sini boleh? Boleh. Jamak takhir. Maghrib dan isyak. Isyak dan maghrib di semayang di Muzdalifah. Bakinya zikir, doa, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Talbiyah di Arafah, talbiyah yang sama. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata, sama. Talbiyah yang sama di Muzdalifah. Arafah tengah hari, siang. Muzdalifah tengah malam. Ustaz, bila masa nak tidur? Ustaz, nak cerita pun waktu tidur. Di Muzdalifah kita curi-curi tidur. Dengar betul-betul, kita di Muzdalifah curi-curi tidur. Jangan mencuri semasa tidur. Dekat-dekat tu kan. Saya dengar ada ustaz tu ceramah haji, dia kata mencuri masa tidur. Tak. Curi-curi tidur, tidur sangat. Tidur sekadar nak macam
Kita dah berjaga-jaga, kita sedang on call. Kita on call. Macam mana orang on call tidur macam mana? On call kan? Macam mana kan? Lain kan dengan orang yang tidak on call tidur. Tidak on call tidur lain. Kalau on call, dia on call. Saya dalam keadaan ihram, saya sedang berada di bumi yang suci. Arafah, Muzdalifah, Mina ni bumi tanah Masyair dipanggil. Saya sedang beribadat. Tempat berada di Muzdalifah ni memang tak ada manusia tinggal. Kalau cek dalam surat menyurat, tidak ada postcode Arafah dan tidak ada postcode Muzdalifah dengan Mina, tak ada. Janganlah pandai-pandai nak hantar Grab apa, nak postcode alamat rumah saya, boleh hantar nasi Arab kambing boleh. Ini tak ada. Kenapa? Ini lokasi tidak ada manusia. Jin tak tahu lah. Manusia tak tinggal kat orang ni. Tak ada. Ini adalah lokasi digazetkan untuk ibadah. Kalaupun ada di Arafah ni, ada camp tentera. Itu pun bukan selalu ada. Dia sebab ni padang pasir, kosong. Jadi ini tempat istimewa untuk beribadat. Setahun, kalau Arafah setahun, satu hari, siang, malam siang. Muzdalifah malam, dalam setahun sekali je malam manusia ada. Mina 3 hari 4 malam. 3 malam 4 hari. Mekah sepanjang tahun, sepanjang masa manusia ada. Arafah 1 hari 1 malam. Muzdalifah 1 malam. Mina 4 hari 3 malam. Mekah sepanjang malam, sepanjang hari manusia ada di Mekah. Itu dia perbezaan. Okey, kita berada di Muzdalifah malam hari raya. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kita orang dah sembahyang subuh di Muzdalifah. Lepas sembahyang subuh 10 hari bulan, kita akan bergerak menuju ke Mina, masuk ke kemah Mina. Ustaz, nak buat apa di kemah Mina jemaah haji? Jemaah akan tinggal di Mina. Ada kemah. Arafah ada kemah. Kemah lelaki lain, kemah perempuan lain. Kan? Kat sini timbul, Ustaz, kalau orang yang transgender ni nak duduk kemah mana? Dia bukan di bilik-bilik je. Saya request bilik special. Dia haji, you VIP macam mana? VIP dah besar tu lain lah bilik. Tapi dalam kadang biasa orang awam, kita akan duduk kemah lelaki perempuan. Kita akan berdudukkan berdasarkan gender. Kalau yang tak di tengah-tengah gender ni masalah. Dia akan menjadi masalah besar. Bukan nak pergi bilik air pun cukup lah. Nak pergi mana satu ni. Dan masalah lain nak kena bina pula satu pula. Kan? Orang tu kena berubah. Berikan dia kesedaran. Kan? Kemana hidup kita ni? Asal kita mesti ada asal. Kenapa ada tukar-tukar? Kenapa nak tukar? Kan kita ada asal kita. Kalau tak kena tanya mak ayah. Ayah ibu saya ni sebenarnya macam mana? Kalau mak ayah pun tak ada jawapan, pergi pada pakar perubatan. Pasti ada jawapan. Kecuali kita sengaja menghilangkan jawapan tu, dia akan jadi banyak masalah lain pula. Okey, ini Arafah, Mina memang ada kemah. Muzdalifah no tent. T-E-N-T. Tidak ada kemah. Muzdalifah tak ada. Tidak ada kemah. Yang ni ada kemah, kita akan tinggal sehari semalam di sini. Kemah Muzdalifah tidak ada kemah. Kita akan tinggal di Mina pula. Ada kemah 4 hari 3 malam di perkemahan Mina. Kalau kita tengok kawan-kawan kita share kat Facebook apa, kita akan tengok kemah-kemah. Ada waktu 2 tahun lepas hujan lebat di Mina, banjir, lipa hanyut apa tu, tengok nampak kemah putih tu. Itu kemah jemaah haji di Mina. Kenapa maknanya jemaah tinggal di Mina 4 hari 3 malam? Jemaah akan tinggal di Mina 10 hari bulan Zulhijjah, 11 hari bulan Zulhijjah, 12 hari bulan Zulhijjah, 13 hari bulan Zulhijjah. So ada 4 hari. 10, 11, 12, 13. Kalau malam 10 Muzdalifah. Siang 9 dan malam 9 Arafah. Undur lagi 8 hari bulan ke belakang, 8, 7, 6 Mekah. Jadi daripada Mekah 1 hingga 8 hari bulan Zulhijjah ada di Mekah. Masuk 8 hari bulan Zulhijjah, 9 hari bulan Zulhijjah masuk Arafah. 10 malam 10 Zulhijjah Muzdalifah. Siang 10, malam 11, siang 11, malam 12, siang 12, malam 13, siang 13 kita berada di Mina.
Untuk apa kita berada di Mina? Kita berada di Mina untuk melakukan baki wajib haji dan baki rukun haji. Cuba semak, apakah rukun haji dan wajib haji yang ada di Mina? Pertamanya wajib haji yang keempat. Apa dia wajib haji yang keempat? Cuba semak. Melontar jamrah kubra 7 anak batu. Wajib haji yang kelima, bermalam di Mina malam 11, malam 12, malam 13. Wajib haji yang ke-6, melontar ke-3 jamrah hari yang ke-11, hari yang ke-12 dan hari yang ke-13. Wajib haji yang ke-6. Habislah. Wajib haji ada 6. Wajib haji yang pertama, niat ihram di mikat. Wajib haji yang kedua, meninggalkan 13 larangan ihram. Wajib haji yang kedua, wajib haji yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Wajib haji yang keempat, melontar jamrah kubra. Wajib haji yang kelima, bermalam di Mina 11, 12, 13. Wajib haji yang keenam, melontar ke 3 jamrah hari yang ke-11, hari yang ke-12, hari yang ke-13. Semuanya berlaku di Mina. Ustaz, ada tak rukun haji di Mina? Ada. Bercukur bergunting selepas melontar. Bercukur bergunting selepas melontar boleh dilakukan di Mina. Ustaz, dah Mina Ustaz, kita orang dah settle dah ibadat di Mina. Kemudian kita nak buat apa? Balik ke Mekah. Nak buat apa? Ada lagi rukun haji yang tak buat lagi. Apa dia? Tawaf haji, sa'i haji. Tapi Ustaz, saya tengok diorang tak pakai ihram dah Ustaz. Diorang tak pakai ihram, diorang pakai baju macam Ustaz, jubah biasa begini ni. Boleh ke Ustaz tawaf haji tak pakai ihram? Boleh. Sebab sudah tahallul awal. Sudah tahallul awal. Tahallul awal dah settle di Mina dah, iaitu melontar jamrah kubra. Macam mana Ustaz nak bagi contoh jamrah kubra ni? Okey, yang ni kan, ni ada 3 kursi. 3 lah. Jamrah kita ni, jamrah kubra. Jamrah kubra, jamrah yang nombor 1. Jamrah wusta, jamrah yang tengah. Jamrah kubra, jamrah yang paling hujung saja, jamrah kubra. Jamrah wusta, ada 3 kursi senang. Ada 3 kursi. Jamrah mula-mula, sugra, jamrah wusta, tengah, jamrah kubra, hujung. 3 jamrah. Jadi kita akan melontar 3 jamrah pada 3 hari. Itu di Mina. Sebab tu kita kena tinggal di Mina. Tapi ada juga kes, Haji nak sebut, ada juga kes dia tak dapat kemah di Mina. Dia tinggal di hujung Mekah. Hujung Mekah ni ada satu tempat namanya Al-Aziziyah. Satu pekan kecil hujung Mekah sebelah Mina. Dia macam contoh kat KL ni banyak. Berapa tempat dia sebut, contoh mana? Ampang. Dia ada Ampang KL dengan Ampang Selangor. Betul ataupun tepat? Kita tahulah. Keramat. Dia ada Keramat KL, ada Keramat Selangor. Apa lagi tempat-tempat? PJ. Ada PJ KL, ada PJ Selangor. PJ tu. Kan? Jadi macam dia macam di Mekah ni, di hujung Mekah ni ada satu pekan kecil, namanya Al-Aziziyah. Dia Mekah tapi dekat dengan Mina. Jadi ada jemaah dia tak ya biasanya package lah. Dia tak tinggal kat kemah Mina. Dia ambil hotel ataupun apartment sekitar daripada di Aziziyah ni. So dia orang tinggal di Aziziyah. Nanti bila nak melontar, mereka akan bergerak masuk, tinggal melontar dan patah balik di apartmen di Aziziyah ataupun hotel. Dia nak dapatkan penginapan yang agak selesa, ataupun disebabkan kesesakan yang luar biasa di perkemah Mina, lalu diorang arrangekan untuk dapatkan hotel ataupun apartmen di Aziziyah, hujung Mekah sebelah daripada Mina, tempat melontar. Ini dah sampai tahap tu lah. Dulu orang pakat tinggal di Mina, kan diorang dah pandai, tak apalah, kita orang tinggal di apartmen lah, kan selesa sikit. Tapi kena bergerak, dia kekurangan, dia kena bergerak berulang-alik ke lokasi melontar. Okey, ini dia di aktiviti di Mina. Aktiviti di Mina berlangsung pada 10, 11, 12, 13 hari bulan Zulhijjah. Jadi kita sibuk gimari sini.
Waktu tu, Ustaz ada siapa lagi kat sini? Tak ada dah. 10 hari Zulhijjah, kalau ada orang kat sini, tak ada. Memang tak ada. Semua dah bergerak masuk. Tak ada orang saja dia, Ustaz, saya nak sambut hari raya kat Arafah lah, Ustaz. La ilaha illallah. 10 hari Zulhijjah duduk kat sini. Selfie seorang-seorang kat sini, live. Facebook live, nak buat apa ini. 10 hari Zulhijjah, jemaah haji sama ada ba'da di Mina ataupun ba'da di Mekah. Boleh. Dua ni je. Muzdalifah dah, ni dah tutup buku dah. Semua menjadi kenangan. Pada 10 hari bulan Zulhijjah, jemaah berada di Mina. Fokus pada pagi hari raya 10 hari bulan Zulhijjah. Malam tadi, Ustaz pembimbing dah pesan untuk kutip anak batu di Muzdalifah. Tuan-tuan, sekarang ni kita berada di Muzdalifah. Pukul 3 pagi, jangan lupa jemaah kutip 7 anak batu. Jemaah berkutip. Ada geng-geng jemaah yang mungkin waktu tu mengantuk, tertidur, dia tak dengar ataupun dia tak ingat. Sampai di Mina, okey semua jemaah keluarkan batu yang dikutip di Muzdalifah. Jemaah pun kata, Ustaz, saya tak kutip, lupa lah Ustaz. Kenapa Ustaz tak ulang lagi peringatan Ustaz tu? Ustaz juga salah. Kenapa Ustaz tak beritahu awal-awal? Kenapa Ustaz tak beritahu senjang? Saya beritahu sudah siang lah, saya beritahu. Tak siang lagi. Kata jemaah ni. Yang ni siang lah ni sebelum pergi haji. Awal Ustaz beritahu kat Bukit Aman. Aman Damai kat sini. Kutip di mana ni? Anak batu tu di Muzdalifah. Dan Ustaz, kita orang sampai di Mina, kita orang tak kutip, kita orang terlupa. Boleh kutip batu di Mina. Boleh? Ustaz, kita kutip kat Mina je lah. Okay, kutip lah sekarang. Aku kutip. Ini cerita lama. Cerita baru sekarang ni, yang 3-4 tahun belakang ni, kemudahan kepada jemaah haji. NGO di Arab Saudi, saya tak tahulah, mungkin dia pun dah tak ada idea nak buat kebajikan lain. Semua dah kaya. Diorang tolong kutipkan anak batu nak bagi pada jemaah haji. Saya ingat awal-awal dalam 15 tahun dulu, jemaah haji VVIP package yang mahal-mahal ni, mereka diberikan batu. Macam dah masuk package dah. So jemaah haji yang bayar mahal ni tak payah nak kutip-kutip, konon-konon mencemar duli lah, tak payah nak kutip-kutip macam orang awam, macam orang, tak payah lah, ada batu dah ready lah dalam uncam bag yang cantik kan, ada tulis nama NGO. Lihat dia 3-4 tahun belakang ni, saya tengok NGO jemaah haji Muassasah Malaysia pun dapat batu-batu. Rupanya alhamdulillah orang berebut-rebut. Mungkin pak-pak Arab diorang tak ada nak buat haji. So apa yang diorang boleh bantu, iaitu memudahkan jemaah haji untuk beribadat. Antaranya dibekalkan batu kepada jemaah haji. Jadi jemaah pun keliru, Ustaz, kan Ustaz pesan suruh kutip ni, batu dapat ni sah tak sah ni? Saya kata batu yang ada kat tangan tuan-tuan tu telah dikutip, still kutip je, tapi orang lain kutip. Boleh ke? Boleh. Tapi kalau kita orang nak afdal, kita tak apa, uncang batu yang dah ada simpan, nak kutip lah sendiri. Kita nak kutip, boleh, tak ada masalah. Dah canggih dah. Orang dah berebut nak melakukan amal kebaikan. Okey, sekarang ni pagi raya, jemaah pun dah kutip. Ustaz, kita orang dah ready dah. Okey, daripada kemah nak ke tempat melontas, kita 4 km kena berjalan. Berjalanlah kita sambil talbiyah, selang-seli dengan takbir hari raya. Sampai di Jamrah, semua kita dalam keadaan ihram ni. Jamrah, kita akan jumpa Jamrah yang pertama, abaikan. Jamrah yang kedua, abaikan. Kita akan pergi Jamrah yang paling hujung, Jamrah Kubra, wajib haji yang keempat. Melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra. Bismillah, Allahu Akbar. Jom kita takbir raya. Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. La ilaha illallah. 4. Allahu Akbar. 5. Allahu Akbar. 6. Walillahil hamd. Berapa? 7 anak batu dengan yakin. Wajib haji yang keempat selesai, kita pun bercukur gunting rukun haji. Tahallul awal, kita balik ke kemah. Kita sampai di kemah, jemaah haji yang lelaki boleh tukar pakaian ihram, pakai jubah pakaian biasa dah. Alhamdulillah. Dia panggil apa? Tahallul awal. Tahallul awal. Itu hari yang ke-10. Bermakna pada hari yang ke-11 kita dengan kutip
batu yang kita dah ada ataupun kutip baru di Mina, kita hari yang ke-11 kita pergi ke Jamrah 3 ni. Kali ni tak payah bertujuh, kita sampai awal ni 7 anak batu di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 anak batu. Lepas habis 7 doa. Habis doa kita berjalan lagi pergi Jamrah Wusta pula, Jamrah Sughra, Jamrah Wusta, 7 anak batu. 1 2 3 4 5 6 7 campur 7 doa sampai untuk hari yang ke-11 ni 7 lagi. So berapa untuk hari yang ke-11? 7 berapa? 21 anak batu untuk lontaran hari yang ke-11. Ini wajib aja yang ke-6 Ini hari yang ke-11. Besok hari yang ke-12 7 berapa dah? Next 21. Besok pula hari yang ke-13. Next 13 7. Ini wajib aja yang ke-6. Melontar ke 3 jamrah. Hari set 11, set 12, set 13. Berapa semua nama tu? 21 kali 3 63. Campur yang mula-mula je kan. 7. Jadi berapa semua? 70 anak batu. Banyak kan. Kita orang nak kutip awal-awal kat Malaysia tak ada benar. Tapi Ustaz, kita orang tinggal di kampung batu kan, parlimen batu. Dia bukan tak boleh. Kalau Zoom hukumnya makruh. Kita bawa batu tanah halal. Malaysia ni tanah halal, sana tanah haram. Kenapa sama nama tanah haram dalam bahasa Arab? Maksudnya mulia tau. Dan kita haram dia italik tau. Italik kalau italik macam mana? Kan? Sila italik. Kalau sila bold. Sila bold kat anda. Sila italik. Italik maksudnya haram dalam kamus Dewan Bahasa Arab dan Pustakanya. Kita Dewan Bahasa Arab, haram maksudnya mulia, suci. Tanah haram, tanah mulia, tanah suci. Dan Malaysia tanah halal. Tanah halal ni bukan tanah tak elok. Halal open check, open table, open. Tak tahu saya tu apa. Atas kita, kalau kita boleh buat baik, jadilah baik tempat ni. Adapun di Mekah, Madinah memang baik. Memang tempat baik. Tempat Allah Ta'ala jamin kemuliaan dia, jamin kesucian dia. Ada Kaabah, ada Masjid Nabawi, ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanah haram, kita sampai di tanah haram. Ni dia tanah haram ni. Ini tanah haram lah. Tanah haram start daripada sini. Tanah haram start dari sini. Muzdalifah, start Muzdalifah ke sini semua tanah haram. 3 ni tanah haram. Arafah tanah halal. Dia punya status dari segi tanah dia sama macam Malaysia. Tanah halal. Namun untuk pekerjaan haji, ada satu tanah halal yang dilibatkan. Kalau ada buat soalan teka-teki, sebutkan tanah halal yang termasuk di dalam amalan haji. Jawapannya Arafah. Arafah tanah halal. Sebab tu ketika kita berwukuf, kita wukuf di tanah halal. Wukuf, kita munajat, kita muhasabah diri. Sebab banyak dosa kita berlaku di tanah halal. Bila kita dah tahu, sedar di banyak dosa ku, astagfirullahaladzim, taubat ni lah. Kita menangis. Lepas kita dah munajat, baru kita masuk ke tanah halal. Ya Allah, aku dah taubat. Mudah-mudahan kalau taubat, kita masuk tanah haram. Tak pernah tanah haram ni, kita mulakan dengan munajat pula. Tadi munajat siang, munajat malam pula. Clear lagi, tacap lagi, mantap lagi. Jadi tadi dah taubat siang lah, kita taubat malam lagi. Oh, dah kemas. Masuk sampai kat Mina, kita melontar jamrah. Apa falsafah dia? Ada syaitan-syaitan yang sentiasa mengganggu kita. Ada syaitan yang ada dalam diri kita, kejahatan daripada dalam diri kita. Ada kejahatan yang datang dari luar, kita kena lawan. Allah Akbar. Lawan 70 anak batu. Apa sifat-sifat jahat yang ada kat dalam diri kita? Kedekut tak hidung mesin. Lagi apa? Senaraikan 7 perangai hukum yang masih lagi dibela oleh staf-staf sedia. Apa perangai huduh? Siapa yang kita nak tahu? Kita sendiri tahu. Barang tak tentu pasal, apa lagi cemburu, apa lagi kenal ya. Apa ni? Cepat sakut, cepat merajuk, apa lagi? Adalah perangai-perangai huduh yang tak bagus.
yang kita sedar, kita cuba dalam datang bulan Ramadan ni kita skip perlahan, kita muhasabah. Masuk bulan lagi kita apa lagi kita nak kuat tidur, apa lagi? Apa ni? Kuat makan kan. Kuat makan memang sedih sikit lah bulan Ramadan ni. Kuat makan 2 kali sakit. 2 kali sakit. Time puasa sakit. Ni puasa ni sakit perut ni. Nanti buka puasa dia makan kuat sakit perut. 2 kali sakit perut. Sakit terlalu banyak makan, sakit tak makan dan sakit 2 kali. Ya Allah, hati-hati waktu buka puasa. Okey, ni dia. Sampai di Mina, kita akan melontar. Sambil kita melontar, wajib haji yang kelima bermalam di Mina. Macam malam tadi dan malam ni, di mana tuan dan puan akan bermalam. Itu bukan ibadat, tetapi bermalam bila kita buat haji, bermalam di Muzdalifah menjadi status ibadat wajib haji yang ketiga. Bermalam di Mina menjadi satu status ibadat wajib haji yang kelima. Diangkat perkataan bermalam. Bermalam ni bahasa kita bermalam lah, bahasa Arab mabit. Macam lah kita dah adik-beradik boleh balik kampung, masa boleh entah negeri nanti. Rumah pusaka, rumah kampung kan sempit, kita dah ramai-ramai. You bermalam ni, anak saya ambil hotel kat luar, seorang lagi kata saya nak ambil homestay kat ujung kampung. Bermalam di mana? Mabit di mana ni? Tak boleh semua boleh kumpul kat rumah pusaka ni, rumah ayah ni kan, roboh rumah ni semua kan. Jadi bermabit di mana? Saya bermalam, bermabitlah kita di Muzdalifah sambil kita bertalbiah, berdoa, bermunajat. Malam 10 Mina, malam 11, malam 12, malam 13. Bermabit di Mina wajib haji yang kelima. Bermabit di Muzdalifah wajib haji yang ketiga. Itu dia. Lagi apa lagi? Aktiviti di Mina. Aktiviti di Mina ada 3 wajib haji. Wajib haji pertama melontar jamrah yang mula-mula tadi. Melontar jamrah kubra 7 anak batu. Satu, kemudian apa lagi? Bermalam di Mina 11, 12, 13 dan melontar ketiga jamrah, set 11, set 12, set 13. 3 wajib haji di Mina, 1 wajib haji di Muzdalifah, 1 rukun haji di Arafah. 3 rukun haji di Mekah. Apa dia? Niat haji, tawaf haji, sa'i haji. Dasar bercukur bergunting sama ada di Mina ataupun di Mekah. Tengok keadaan. Jadi tengok peta ni, kita masukkan rukun haji, masukkan wajib haji, masukkan sunat haji. Apa sunat haji? Talbiah. Talbiah start daripada niat Arafah, Muzdalifah, Mina. Semua talbiah. Labbaik Allahumma. Mekah ke Arafah, labbaik Allahumma labbaik. Arafah ke Muzdalifah, labbaik la syarika lak labbaik. Muzdalifah ke Mina, innal hamda. Di Mina hari yang pertama, wan ni'mata lakawal maut la syarika lak. Ustaz, kita orang dengar cerita lepas di Mina ada satu zikir lain selepas talbiah. Dia ada namanya takbir raya. Selepas kita melontar yang mula-mula tu 10 hari bulan Zulhijjah tu, kita melontar jamrah kubra tu pakai ihram lagi ni, Allah 7 anak batu, lepas tu kita gunting. Waktu on the way balik tu, kita tidak lagi disunatkan talbiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir raya. Ustaz mesti ingat lagi tahun 2005, 2006 betul bimbing jemaah haji tu, waktu tu bila takbir raya tu, jemaah macam sedih sikit tau, ingat kampung. Jadi dekat kemah-kemah jemaah haji, ingat tak dulu yang telefon yang kena beratur tu, yang masuk duit tu. Kan dah. Jadi waktu. Tapi pun nak gambar je dah, Allah kata jemaah ni. Cuma nak telefon keluarga tu. Allah kata kat Mina kan telefon. Waktu mana ada handphone lagi kan. Nak telefon kata waktu kita tengok drama macam-macam, kalau ada video tu boleh bagus buat TikTok ni. Video lah gambar nak beritahu sedih ni. Seronok. Gembira selesai ibadat haji pada fasa yang pertama di Mina, takbir hari raya di Mina. Okey. Habis aktiviti di Mina, kita akan berulang alik duduk di Mina tu. Kita akan duduk lama 4 hari 3 malam. Dalam tempoh tu pada 10 ataupun 11 ramai jemaah jemput Ustaz. Ustaz duduk kat meja macam ni lah. Ada meja guru agama kan.
Datanglah suami isteri datang, kan ada guru-guru jemaah wanita datang, Ustaz, kita orang ni macam mana ni, bla 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 bla. Ceritanya apa? Cerita jemaah wanita nak segera daripada Mina, nak segera ke Mekah sebab dikhawatiri kedatangan haid. Sebab Ustaz, kita orang dah melontar apa semua, tapi kita orang rasa sehari dua ni macam nak datang haid ni macam mana Ustaz? Saya kata segera pergi ke Mekah, buat tawaf haji cepat-cepat. Sebab kalau misalnya kita duduk saja di Mina, datang haid, dalam 7, 8, 9, 10 hari pula kita sampai ke Mekah, orang semua tawaf, kita masih lagi menunggu pula. Sedangkan jemaah wanita dalam keadaan jemaah ni dia nak balik Malaysia awal, jadual penerbangan dia awal. Jadi kita akan nasihat dia, okey macam tu, puan sekarang dengan suami ataupun dengan kawan pergi balik ke Mekah. Berapa jarak Mina ke Mekah? Dalam 8 km. Sama ada naik taksi boleh, jalan kaki tak adalah. Jalan kaki separuh sampai satu tempat ada stesen, naik bas, naik taksi untuk balik ke Mekah, buat tawaf haji. Tawaf haji mesti hal keadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Itu yang macam sekarang lah. Ni sekarang ni awal-awal ni, Ustaz, kita orang jangka datang haid dalam 7 Ramadan, 8 Ramadan. Jadi sekarang ni awal-awal ni apa? Awal-awal ni cepat-cepat baca Quran. Kita orang lelaki relax, dia patutnya dah masuk 4 juz. Ada orang perempuan dah 6 juz, 8 juz. Lajunya, you kenapa you laju ni? Takut ni nanti datang bulan itu tak boleh baca Quran, dia pecut dulu. Orang perempuan, tukar dia orang perempuan kan. Kita orang lelaki relax je. Sekarang ni patutnya 4 juz. Dah berapa juz sekarang nak tanya? Sekarang berapa juz dah sekarang? Berapa juz dah? Berapa juz orange minum dah? Okay. Kan? Berapa juz Quran? Patutnya 4. Asal kertas patutnya dah 4 ataupun 3 ujung-ujung. Jadi kalau belum mula, Ustaz cadangkan mula baca Fatihah, baca Alif Lam Mim depan-depan tu. Jangan masih lagi sempat nak kejar, pelan-pelan baca. Sebab kalau 6 bulan ni kita tak baca Quran secara teratur, satu hari 1 juz, satu hari setengah juz pun jadilah tak apa. Di bulan mana lagi? Di bulan mana? Orang yang biasa khatam Quran bulan Ramadan, bulan Syawal tak baca Quran, sibuk beraya. Kan? Mana nak letak kita yang tak berapa nak baca Quran sangat bulan Ramadan, bulan-bulan lain entah macam mana berterabur Quran gitu. Jadi tak apa, insyaAllah. Jadi di Mina ni, ini dia aktiviti kita di Mina. Kita akan berada di sini berapa bulan tadi? 10, 11, 12, 13. Ustaz, 14 bulan kita balik di Mekah. 14 Zulhijjah 5 ke atas kita akan berada di Mekah sampai masa kita habis masa itu di Mekah, kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Bagi yang belum pergi Madinah ataupun yang dah pergi Madinah, siap-siap untuk buat tawaf wada dan balik ke Malaysia melalui lapangan terbang. Apa nama dia? Lapangan terbang apa? Lapangan terbang Jeddah lah. Ini apa ni, cerita syurga ni. Kejarlah syurga saya dunia. Inilah kan. Terima kasih. Okey, ada satu slide lagi. Ini dia, nak kasih clear sikit. Ini dia rukun haji. Umrah 5, 2. Ingat lagi yang permainan jari tu. Cuba test. Ingat lagi 5, 2, 13. 5, 2, 13 umrah. 5 rukun, 2 wajib, 13 larangan ihram. Cuba boleh buat. Sini cuba letakkan pen-pen tu. Kita buat ni, kasi nak hilang ngantuk. Eloklah sangat kita orang nak ngantuk dah. Dan ngantuk dah, jaga dah. Okey. 5, 2, 13. 5 rukun, 2 wajib, 13 larangan ihram. 5 rukun, 2 wajib, 13 larangan ihram. Ini cerita apa? Cerita umrah. 5, 2, 13. 5, 2, 13. 5 rukun, 2 wajib, 13 larangan ihram. Ini adalah ringkasan kepada ibadah umrah. Adapun ibadah haji 6, 6, 13.
6 rukun, 6 wajib, 13 larangan ihram. 6 rukun, 6 wajib, 13 larangan ihram. 6 rukun, sila nyatakan apakah dia 6 rukun haji. Niat haji 1, 2 wukuf di padang Arafah, 3 tawaf haji, 4 sa'i haji, 5 bercukur bergunting. Kat mana bercukur gunting? Mina. Yang terakhir, tertib pada kebanyakan rukun. Nyatakan wajib haji. Niat ihram di mikat. Meninggalkan 13 larangan ihram. Wajib haji yang ketiga, ingat tadi, mabit di Muzdalifah malam 10. Wajib haji yang keempat, melontar jamrah kubra, tujuan nak batu. Hal keadaan jemaah masih lagi dalam keadaan berpakaian ihram, tujuan nak batu dan bercukur bergunting. Wajib haji yang keempat, melontar jamrah kubra. Wajib haji yang kelima, bermalam di Mina, 11, 12, 13. Wajib haji keenam, melontar set jamrah, set 11, 7, 7, 7. Set 12, 7, 7, 7. Set 13, 7, 7, 7. Dia panggil melontar di Mina pada hari-hari tasyrik. 6 wajib haji. Okey. 6 wajib haji. Ini haji yang rukun haji. Ini rukun haji. Kita dah belajar dah rukun haji. Just nak share, bilakah paling awal kita boleh niat ihram? Paling awal sekarang ke? Bilakah paling awal jamaah haji boleh berniat haji? A. Ketika menerima surat tawaran dari lembaga tabung haji. B. Ketika mendapat beg daripada tabung haji. Bila paling awal? Mesti ada paling awal yang valid lah. Bila kita boleh niat ihram haji? Niat ihram haji bila paling awal? Paling awal dari segi timing. Jawapannya 1 Syawal. 1 Syawal ni malam raya. Allahu Akbar, Allah, jom kita naik haji. Jadi haji. Jawapannya besok pergi ofis pakai ihram dulu. Ini apa hal? Kita bukan niat haji. Nak cerita ni paling awal, tapi kita tak niat lah sebab jadual tiket flight ni memang kita terpilih jemaah haji, tapi jadual flight dia tak ada lagi. Kita pun tak apply cuti lagi. Jangan mengada-ngada pergi niat haji pula. Tapi nak beritahu, paling awal seorang jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji, paling awal dia dah boleh berniat ialah 1 Syawal. Okey, terusnya paling lewat, kira paling last lah, bila? Jawapannya seketika sebelum terbitnya fajar 10 Zulhijjah. Seketika, second sebelum azan subuh 10 Zulhijjah. Kalau azan subuh tu, ya Allah, I tak niat lagi. Jawapannya, sayang semuanya sudah terlambat. Walaupun dia ada kat Mekah. Ustaz, saya tolong Ustaz, ejaz kan. Saya kata tak ejaz macam mana? Fajar dah terbit. Dah tolong Ustaz, tengoklah mazhab mana-mana. Mazhab mana-mana. Dia bukan mazhab mana-mana terbit fajar. Dia terbit fajar lah. Dia bukan ada kokok ada mazhab kata selepas fajar boleh dah. Tak boleh lah. Ustaz, tunggu tahun depan. So hati-hati. Paling awal 1 Syawal, paling lewat seketika sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Okey, ukur pula. Paling awal kita ukur bila? Paling awal boleh ukur. Jawapannya paling awal ialah 1 gelincir matahari 10 hari bulan Zulhijjah. Katakanlah Zuhur pukul 1. 1 lah, pukul 1. Paling lewat berukur seketika sebelum terbit fajar 10 hari bulan Zulhijjah. Zuhur sampai subuh besok. Contoh hari ni 9 hari Zulhijjah. Zuhur tadi sampai 10 subuh besok. Itu waktu untuk berukur. 1 saat. Kita kena berada di padang Arafah 1 saat dalam tempoh tersebut. Dah kira valid untuk berukur.
Tawaf. Bila masa boleh tawaf? Paling awal kita boleh tawaf haji ialah seketika setelah berlalunya tengah malam 10 hari bulan Zulhijjah. Bilakah timing terakhir bagi jemaah untuk tawaf? Jawapannya tidak ada masa yang akhir. Ini tidak ada masa akhir. Dalam bahasa mudah, tinggal nyawa sampai ke tenggorokan. Contoh, kalau contoh ini, Ustaz, pakcik saya dia pergi haji 3 tahun lepas, Ustaz, dia baru teringat dia tak buat tawaf haji, Ustaz. Boleh tak dia buat besok? Kita nak ambil Boeing mana pula berdesuk, boleh? Tak boleh lah, Ustaz. Kita orang tak dibenarkan oleh kerajaan tak ambil vaksin. Kita nak pergi lepas ambil vaksin, boleh? Jangan meninggal dulu sudah. Kalau meninggal tak lepas. Nah, nak beritahu lamanya tempoh tawaf haji. Kenapa ada kes ini? Sebab sedepan mata tak pernah berlaku seorang yang dia dah buat semua amalan haji, tawaf dia tak buat, tiba-tiba koma. Lama koma. Oh, ala-ala sebut koma. Ustaz dan seorang kawan, mungkin ada yang kenal kot Ustaz Syafawi. Ustaz Syafawi, dia mengajar haji juga. Dia ampang dah 2 tahun dia koma. Allah masyarakat. Lama dia koma. Doakan. Okey, koma lama, tapi Ustaz Syafawi ini dia dah buat haji lah. Contoh, ada orang dia dah buat haji, dia tak buat tawaf je. On the way nak buat tawaf, jatuh pingsan, berlaku kecederaan di otak ke apa, tak mati, lama koma. Lepas lama koma tu, sedar-sedar, I tak buat tawaf lagi ni. Ataupun ada orang ingatkan dia pun buat tawaf. Boleh tak? Boleh. Tak dengar lah. Okey. Sa'i. Bilakah permulaan awal sa'i? Sa'i setelah paling awal setelah selesainya tawaf. Sa'i macam mana pun dia makmum kepada tawaf. Ustaz, saya dengan orang rumah memang nak buat tawaf lah, tawaf umrah, tawaf haji, tapi kita orang tengok kat tempat tawaf tu ramai orang lah, Ustaz. Kita orang nak buat sa'i dulu. Tak boleh. Sa'i mesti selepas tawaf. Okey, sa'i paling awal selepas tawaf, paling akhir sama macam tawaf tadi. Sehingga bila-bila masa, panjang masa tu. Bergunting bercukur paling awal bila? Bergunting bercukur untuk haji paling awal selepas berlalu tengah malam 10 hari bulan Zulhijjah. Timing last sama macam tawaf dengan sa'i, tidak ada tarikh tutup penyertaan, tak ada. Bercukur tertib pada kebanyakan rukun ini tidak bangkit sebab dia ini adalah berkaitan dengan semua yang dinyatakan sebelum daripada ini. Itu berkaitan dengan rukun haji. Rukun haji kekal ni, setakat ni tak berubah. Yang berubah mungkin harga kos naik haji yang semakin naik. Adapun rukun haji mahal macam mana ni juga. Ustaz, saya ingat rukun haji tahun ni bertambah lah, Ustaz. Abang, kos naik, Ustaz. Kalau dia tidak, rukun haji tetap, rukun haji wajib haji tetap sama, tidak berubah. Okey, ini berkaitan rukun haji. Kita dah habiskan dah sebelum ni. Ada soalan? Okey, ni dia. Okey, ini adalah haji tamattu' lah. Ustaz, kita orang nak buat haji tahun ni, kita nak buat umrah dulu. Okey, buat umrah dulu kemudian buat haji. Jadi haji tamattu'. Dan ada kemungkinan orang yang dah pernah pergi umrah tidak dibenarkan pergi umrah. Sampai saja di Mekah buat haji sahaja. Itu haji apa? Haji ifrad. Sekarang Menteri Agama kita dan rombongan ada di Mekah. Ada di mana? Ada di Madinah. Kita dah masuk Mekah dah. Itu dia Madinah. Nak detailkan tentang haji tahun ni, doakan yang baik-baik supaya ada yang betul-betul baik. Macam mana pengendalian haji pada tahun ini, kan? SOP dia lah. Ini cerita haji tamattu'. Haji tamattu' kalau pergi ke Madinah dulu, masuk ke Mekah buat umrah dulu. Lepas habis buat umrah, pada 8 hari bulan Zulhijjah pergi ke Arafah, Muzdalifah, Mina, tunaikan haji. Ini 5-2. Nampak umrah saja 5-2-13. Haji 6-6-13. Ini dia lokasi haji. 1 umrah, 1 haji. Atau no umrah, ada haji. Dua-dua haji juga.
Kalau umrah haji, haji tamattu'. Kalau haji saja, ifrad. Kalau haji, kemudian lepas haji boleh buat umrah, ifrad. Ustaz, ada satu yang saya dengar buat serentak, itu haji kiran. Sahaja aku sampai saja daripada Madinah nak masuk Mekah, terus berniat saja aku mengerjakan umrah dan haji, dan aku beriram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Itu namanya haji kiran. Dari segi pelaksanaan dia sama macam haji ifrad. Okey, ni contoh dia. Ada jenis yang atas, kalau diberi pilihan, kita nak pilih yang mana satu? Kalau tuan dan puan diberi pilihan, nak pilih yang atas, umrah dulu kemudian haji, ataupun haji dulu kemudian umrah, mana nak buat? Kalau diberi pilihan. Jadi yang ni pilihan ni berdasarkan penerbangan. Ustaz, saya dapat penerbangan awal, Ustaz. Saya dapat penerbangan awal ke Mekah. Jadi jenis haji mana yang sesuai? Jawapannya ialah penerbangan awal, jenis haji yang atas sesuai. Umrah dulu baru haji. Seorang lagi, Ustaz, saya dapat penerbangan akhir, Ustaz, dekat-dekat Wukuf. Penerbangan haji yang mana tu sesuai? Jawapannya dua-dua. Tak, saya nak tanya yang lebih sesuai, yang bawah. Seorang, alamak Ustaz, saya penerbangan akhir, tapi saya nak buat atas, boleh tak? Boleh. Atas boleh, bawah boleh, kalau penerbangan akhir. Kalau penerbangan awal, atas sangat sesuai. Tapi Ustaz, saya nak buat yang bawah ni, saya penerbangan awal. Minta tabung haji, adjustkan penerbangan kita supaya penerbangan kita lewat sikit. Tak nak, saya nak penerbangan awal juga, lepas tu saya nak buat juga. Itu dia cek pasal. Apa maksud Ustaz cek pasal? Sebab lama dalam keadaan ni ihram. Contohnya ni lah, pangkat pukul berapa sini? Pangkat pukul berapa pangkat? Pukul berapa? 8 kan? Sampai kat sini pukul 4 pagi yang jam. Kan? Awak duduk kat depan pangkat tu pukul 4 pagi. Pangkat pukul 8 duduk kan. Nak tunjuk baik bukan baik kan. Apa kerja dah habis duduk dekat masjid kan, mau munajat ke makan sahur. Duduk kat sana. Jadi kebijaksanaan diperlukan. Kalau kita nak buat haji jenis ni, minta pada tabung haji nak dapatkan penerbangan akhir. Kesesuaian dia macam tu. Okay? Ini macam mana pula? Yang ni lain sikit. Ada umrah, ada haji, ada umrah. Still tamattu' juga. Still tamattu' juga. Ini tamattu'. Umrah dulu baru haji. Adapun ifrad, haji kemudian umrah. Ataupun haji sahaja, no umrah. Ustaz, saya buat haji, umrah tak ada lah Ustaz. Ifrad juga. Dah umrah dulu saya dah buat dah. Saya nak buat tahu sunat je. Pun boleh. Wallahualam. Ni dia perjalanan ibadat haji. Dia ada dua je. 5266. 5266. Rukun umrah ada 5. Itu aja haji. Okey. Pergerakan jemaah haji dulu, peringkat awal dulu kita orang pergi haji 40 hari. 8 hari ada di Madinah, 32 hari di Mekah. Yang 32 hari itu 6 hari di Arafah, Muzdalifah, Mina. 6 hari. Dia pecah kucing dia. Okey, alhamdulillah. Ini ya rukun haji. Perhatikan balik rukun haji yang 6. Kemudian wajib haji yang 6. Kan? Gabungkan dua dan tengok peta pergerakan jemaah haji daripada Mekah atas sekali menuju ke Arafah. Mekah ke Arafah ke arah tenggara, jarak 22 km. Arafah nak ke Muzdalifah 8 km. Muzdalifah nak ke Mina 6.9 km. Mina nak ke Mekah dalam 7 km. Ini kita punya perjalanan ibadat haji. Setiap tahun mapping yang sama, yang bezanya penghayatan. Berapa banyakkah air mata keinsafan yang tertumpah. Ramadan yang sama. Kan ada rakaat tambah sembahyang subuh 17 rakaat sehari ada tambah. Sama. Yang beza apa? Penghayatan. Kita dah agak berumur. Ramadan tahun lepas dan Ramadan tahun ni ada perbezaannya. Tahun lepas kita sama-sama sembahyang di rumah. Tahun ni kita ada peluang ke masjid.
pasti kerinduan seronok di masjid. Dan kita datang ke masjid, kita ada ruang tau. Dulu orang komplain, saya ingat lagi ada orang bersesak-sesak, bukan Masjidil Haram, masjid kita pun. Tapi Allah Ta'ala hadiahkan, kita gunakan perkataan hadiah kerana sangkaan baik kita. Allah Ta'ala hadiahkan COVID-19, so kita boleh pergi masjid. Ini pada orang pergi masjid selesa tau. Tapi ada, alah Ustaz, daripada selesa pergi masjid, mereka umar lagi selesa. Datanglah ke masjid kan? Datang ke masjid, datang awal sikit, selesa, seronok. Sebab macam VIP. Dulu Ustaz tengok yang sembahyang jarak ni VIP ya, sembahyang jarak ni dulu lah. Kita nak dapat-dapat dia gini, ayah nak jaga ayah punya sejadah yang bijak. Sekarang ni semua VIP. Dulu kalau kita sembahyang dengan VIP, mana boleh dekat-dekat dia, mana boleh sentuh. Boleh ke kata boleh sentuh tu tak boleh. Sekarang ni semua VIP. Datanglah masjid semua, penjarakan saja. Yes, Masya Allah. Allah Ta'ala hadiahkan. Dengan sebab benda tu, kita orang hari ni nak pergi umrah pun tak ada orang nak pijak kaki siapa. Berani saya nak pijak kaki, tak boleh pijak lah. Kita tawal. Subhanallah. Ini semua hikmah-hikmah yang besar di sebalik musibah yang menimpa. Itu pergerakan ni. Macam mana pergerakan dia tu, cuba tengok tu. Daripada Mekah menuju ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, Mina ke Mekah. Ini cerita haji. Kalau umrah, pergi Mekah je. Ustaz, masa umrah kita nak berukuf boleh tak? La ilaha illallah. Tidak ada hukum masa umrah. Tapi umrah Ramadan kan, kita nak melontar jamrah. La ilaha illallah. Dia bukan umrah Ramadan, umrah Mekah. Umrah, niat umrah sampai Mekah, tawaf umrah, sa'i umrah, bercukup putih, habis kat sini je. Adapun haji tidak begitu. Haji sampai di Mekah, kita kena keluar Mekah ke Arafah, Muzdalifah, Mina ke Mekah untuk melaksanakan kerja-kerja rukun dan kerja-kerja wajib haji. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, Ustaz tanya soalan. Sebutkan amalan haji yang dikerjakan di Muzdalifah. Sebutkan satu amalan haji yang dilakukan di Muzdalifah. Jawapan? Jawapannya bermabit di Muzdalifah. Sebutkan satu amalan sunat di Muzdalifah. Jawapan, mengutip anak batu di Muzdalifah. Lagi, terus bertalbiyah, memperbanyakkan talbiyah. Tapi Ustaz, dalam grup kita orang tu mutawif tak mana Ustaz, dia dah kena lucut jawatan ke apa, dia dah tak ada Ustaz. Talbiyah tidak ada kena-mena dengan mutawif. Kalau ada tu bonus lah. Talbiyah ni amalan sendirilah. Bengkongong, malabeng, macam kita tasbih lah, zikir Allah. Tapi biasanya talbiyah ni kita baca kuat-kuat, tapi boleh juga kita baca perlahan-lahan. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, wahai Allah. Bilakah di mana kalau kasih talbiyah berpindah batin dengan takbir raya? Jawapan, di mana kalau kasih talbiyah berpindah batin dengan takbir raya? Jawapannya di Mina. Kan jawapannya di Mina. Diteruskan dengan takbir raya. Takbir raya berakhir asar 13 hari bulan Zulhijjah. Habis dah ke takbir. Ustaz, kita orang terus takbir Ustaz sampai Malaysia. Ya Allah, lama ni. Takbir raya berakhir 13 hari bulan Zulhijjah. Ustaz, kita orang nak buat korban Ustaz. Kita orang jemaah haji, kita nak buat korban. Pilihan yang pertama, wakilkan kepada pihak tabung haji. Pilihan yang kedua, wakilkan kepada agensi yang menguruskan haji kita, syarikat-syarikat swasta. Pilihan yang ketiga, Ustaz, saya ada Pak Long saya Ustaz, abang kepada mak saya, dia tinggal kat Mekah, boleh tak saya berurusan dengan dia, saya nak wakilkan dia untuk ibadah kurban, ibadah dam, boleh? Ustaz, saya kena dam sembelih seekor kambing, saya nak wakilkan Pak Long saya, dia orang Mekah, boleh? Wakilkan pada orang lain. Kita tak buat, wakilkan, boleh? Namun asas dia, kita mesti ada akad. Kita mesti tahu dia ni orang yang
integriti dia yang perform, dia ada pengalaman. Pak Long biasa ke uruskan kurban dengan dam-dam kat awal? Memang ini sebahagian daripada kerja Pak Long untuk okey Pak Long, saya dengan ada kawan-kawan satu bilik ni nak buat kurban, nak wakil pada Pak Long. Boleh. Ada cara dia kan, nak bayar dam. Jadi di manakah tempat Ustaz, kat mana orang sembelih kurban, dam apa semua? Jawapannya Mekah, Mina, dua tempat ni. Muzdalifah dengan Arafah tak ada. Ni tempat ni. Tempat sembelih unta, kambing, lembu. 3 binatang. Ustaz, saya nak korban ayam lah Ustaz, tapi 100 ekor. Tak sah. Korban tak ada ayam. KFC ayam ada. Korban tak ada ayam. Korban paling rendah kambing dan geng-geng dia. Kambing gurun. Kambing golek tu dah siap lah kan. Kambing ni jenis kambing, lembu, kerbau, unta. Sini. Itu berkaitan dengan mewakilkan dam. Ustaz, saya kena dam, Ustaz, saya nak buat sendiri ni. Boleh wakilkan kepada pihak tabung haji ataupun agensi yang menguruskan kita. Dan Ustaz, ada tak dam yang kita orang kena uruskan sendiri? Ada. Dam gogor rambut. Ustaz, saya dekat pada Arafah tak apa, saya termenung Ustaz, saya korek hidung Ustaz. Tak apalah, benda tu keluar tu dengan bulu-bulu saya keluar ni. Saya susah hati sekarang Ustaz. Tolong Ustaz, nasihatkan saya Ustaz. Saya stres sekarang ni Ustaz. Ya Allah, cara dihurai tu. Saya kata sabar. Berapa helai yang gugur ni? Allah Ustaz, selai lah. Ingat macam 10 helai, selai. Saya kata tenang. Sehelai, secupak makanan. Secupak makanan berapa? Secupak makanan 5 rial. 5 rial berapa ringgit? 5 ringgit. Loh, saya ingat RM500 kat susah hati saya. Tak apa. Itu saya top up lah Ustaz, RM10. Bagus. Bagi pada fakir miskin. Jumpa fakir miskin, dia minta sedekah sama ada di Mina ataupun di Mekah. Tak selesainya di Mina. Nanti dah sampai kat Mekah baru kita bayar pun boleh juga. Ustaz, saya baru buka dari ayah saya. Saya pergi haji dengan ayah saya. Ayah saya ni rajin tulis diary. Saya tengok kat diary dia, semasa ayah di Arafah, ayah menggaru kepala, 3 helai rambut gugur. Saya baca dari sampai sudah dia tak bayar lagi lah Ustaz. Sana Ustaz. Kita selaku waris, once kita tahu arwah ayah kita tak sempat bayar dam, hutang tu kita kena bayar. Hutang dengan Allah. Dam, apa lagi? Dam fidyah. Arwah ayah sakit, arwah ibu sakit 3 tahun Ustaz, bulan Ramadan memang dia tak puasa Ustaz. Saya baru tahu rupanya kena bayar fidyah. Ya, kena bayar fidyah. Tapi mak saya dia tak tahu hal-hal agama. Dia dah meninggal. Kita anak tolong bayar ni. Duit tu daripada duit mana? Duit harta pusaka sebelum diagih-agihkan. Tapi Ustaz, harta tu dah habiskan ni. Faraid kan Ustaz? Sekarang panggil balik, beritahu dalam grup WhatsApp. Kalau tak banyak kita sponsor lah. Tapi tengok 3 tahun Ustaz. Kongsikan kegelisahan anda dalam grup WhatsApp adik-beradik. Ya, ada orang kata ambil kan semua semas. Ambil harta pusaka tu, sebelum ambil sepatutnya tanya dulu kau ada hutang, ataupun beritahu okey kita ambil dulu, nanti hal-hal bangkit kita come back balik. Kita faraid harta mak ayah tu sekali dengan beban dia sekali sebenarnya. Tapi oleh kerana peringkat awal tu kita tak tahu, tak apa, tapi kita setting minda itu, kalau ada benda bangkit di kemudian hari, kita sama-sama selesaikan. Itu hutang sihat arwah mak ayah kita. Kita makan dia punya harta, tanggungjawab harta dia kita tak selesaikan. Kalau kita buat dengan mak ayah kita tu, nanti anak kita buat dengan kita. Macam berani nak buat, nak cuba. Kita sedap nak makan harta sebijak mak ayah kita. Nanti satu hari nanti kita meninggal, kita ada hutang, anak kita tak akan bayar hutang. Kawan kita datang, arwah ayah kamu ada hutang dengan saya ni 10,000, bayar. Kita tinggalkan 1 juta pada arwah, kepada anak kita. Anak kita kata apa? 10,000 minta dengan arwah ayah. Saya ni sang harta ayah, harta saya tau. Kita waktu tu menangis dalam kubur. Anak tolonglah bayar. Kita dah pernah buat dengan mak ayah kita, hari ni jangan buat sekali-kali. Kama tadinu tu, dan sebagaimana kita pernah buat salah dengan mak ayah kita, Allah Ta'ala akan bayar kesalahan itu kepada yang dilakukan oleh anak kita kepada kita. Wal'ayyadzubillah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Sila, ada soalan? Kita hari ni asal awal sikit.
Bilakah paling awal seseorang jemaah haji itu dikatakan selesai haji? Paling awal. Berapa bulan dia paling awal? Paling lembat tak apalah. Paling awal dia boleh selesai haji ialah apabila dia selesaikan ke enam rukun haji. Tu tengok rukun haji ni. Paling awal ni rukun haji ni. Once dia habis semua ni, dia dah paling awal. Tapi setakat ni tabung haji tidak ada anugerah lah. 500 jemaah haji daripada 40,000 jemaah haji Malaysia yang paling awal menyiapkan hajinya akan mendapat tiket pulang percuma. Benda tu semua peribadi masing-masing lah kan. Lebih paling awal kita siap. Paling awal ialah dari segi detiknya ialah 13 hari bulan Zulhijjah. Ni paling awal macam mana? Okey, Arafah semua sama je. Sampai di Muzdalifah sama. Once sampai kita di Mina 10 hari bulan Zulhijjah, di sini kita akan nampak ada yang cepat, ada yang kemudian ada yang lewat disampaikan Mina ni. Arafah sama. Semua sama, seiring dan sejalan sama. Muzdalifah sama. Sampai di Mina, kita akan tengok di sini ada yang tak apalah. Saya duduk je dekat Mina ni. Ada tengah tu sampai kat Mina, dia settlekan mana? Dia akan settlekan melontar dengan bercukur bunting. Habis haji 10 hari bulan Zulhijjah tu, dia terus pergi Mekah, dia buat tawaf haji, dia buat air haji, tahlul sani. Bila tahlul sani, 13 larangan ihram, 10 larangan ihram terlerai. Dalam bahasa mudah macam ni, dia dah boleh kahwin dah. Kalau dia belum kahwin, dia boleh kahwin. Tidak ada larangan ihram. Kalau dah kahwin, boleh kahwin lagi. Anak cerita tu. Hubungan suami isteri boleh dah. Kalau dah cepat selesai rukun haji, dia panggil tahlul sani. Paling cepat. Kalau masih ingat dulu ada kes, kalau dalam haji ni ada pernah kecoh dalam netizen tingkat awal dulu, PM sebelum ni lah. Dia balik Malaysia, dia pergi haji, dia balik Malaysia pada 12 hari bulan Zulhijjah. Kecoh dalam sampai keluar sok khabar. Orang awam tak tahu apa. Apa ni Perdana Menteri kata buat haji tapi dah balik Malaysia awalnya. Sedangkan jemaah haji ada kat Mekah lagi, dia 12 hari bulan dah sampai Malaysia dah. Kat situ orang awam tak perasan. Memang sebenarnya 12 hari bulan once dia, sebenarnya kita boleh siap haji 11 hari bulan Zulhijjah settle. 12 hari bulan balik Malaysia betul. Tapi orang awam yang tak faham haji, mesti 13 hari bulan mesti ada di Mina lagi. Macam mana? Dia ada nafas awal, dia ada nafas ni, ada tahlul awal, tahlul sani. Dia ada kecoh sikit dalam sampai keluar sok khabar. Netizen yang tak faham, dia kecam itu. Banyak pengalaman kita tengok orang yang kecam ni, akhirnya rupanya I salah faham, saya nak minta maaf lah. Padahal dah kecoh lah. Lepas tu kita yang cepat sangat ni. Jangan cepat sangat forward. Kan? Kita tak tulis fitnah tu, tapi kita menyambung fitnah tu. Kita punya dosa, bukan kita, you punya dosa sama macam orang buat fitnah. Jangan kita cepat. Biar lambat, tak apa. Kita kematian orang meninggal ni tu forward. Jangan. Sungguh yang meninggal ni innalillahi. Kalau betul meninggal innalillahi. Kalau tak pun innalillahi juga. Jangan cepat kita forward ke orang. Akhirnya di masalah. Kita pula tak pasal-pasal. Dah pahala tak banyak. Wallahualam. Ada soalan? Tak ada dah, dekat masa dah. Kita doa sikit. Minggu depan kita buat periksa. Macam boleh? Periksa objektif je kan. Ada soalan, ada 20 soalan. Mengujikan tahap gitu, insyaAllah. Jadi insyaAllah sekadar tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang barakah ini wahai Allah, hari Jumaat di bulan yang mulia ini wahai Allah, bulan Ramadan al-Mubarak, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami wahai Allah. Maafkanlah segala silap, lupa, alfa, leka, lalai kami wahai Allah. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang benar-benar bermakna buat kejayaan dunia dan akhirat kami wahai Allah. Kurniakanlah kami keikhlasan yang semakin teguh
penghayatan ibadah, bahkan kemanisan ibadah. Dan kurniakanlah kepada kami, wahai Allah, istiqamah dan husnul khatimah di hujung nyawa. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fi syahrina syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sampaikanlah kami semua ke tanah suci-Mu, wahai Allah, tanpa perasaan riak maupun sum'ah. Kurniakanlah kami semangat dan juga dedikasi yang tahap tertinggi. Lalu kurniakanlah kami haji umrah yang mabrur. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'in mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula tijaratan lan tabur. Ya Rahim ya Ghafur ya Dzal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تسبيح وبركاته. بارك الله.